Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu SNAPED Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya dijemput Cikgu Sharifah Nur Aziah binti Said Ali dari SK Sena dengan tajuk Hope Hope Little Scientist. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Sharifah Nur Aziah binti Said Ali dari Sekolah Kebangsaan Sena Perlis. Hari ini saya akan membentangkan inovasi PDPC saya yang bertajuk Hop Hop Little Scientist. Hop Hop Little Scientist ialah satu permainan yang menggunakan pendekatan didik hibur. Permainan ini menggabungkan akademik, kecergasan fizikal, mental dan emosi murid, di mana kawalan lokomotor, emosi dan kepantasan berfikir diperlukan semasa bermain. Permainan ini juga patuh SOP dan menerapkan elemen PAK 21 sepanjang penggunaannya. Inovasi Hop Hop Little Scientist ini terhasil selepas murid kembali ke sekolah selepas PDPR, di mana mereka perlu menghadapi semula pembelajaran secara bersemuka. Dan melalui pemerhatian saya mendapati murid-murid ini sudah pastinya ada yang lupa, kurang faham dan tidak menguasai konsep ataupun kandungan pembelajaran sains yang telah mereka pelajari sepanjang PDPR. Selain itu, terdapat juga murid-murid yang tercicir semasa PDPR atas kekangan tertentu dan terdapat juga murid yang kita lihat ada perubahan sikap. Di mana sebelum PDPR mereka aktif dalam PDP, di dalam kelas. Tetapi selepas PDPR kita nampak mereka kurang aktif dan kurang bersemangat. Mereka lebih suka untuk mendiamkan diri dan memerhatikan sahaja kawan-kawan untuk menjawab soalan. Maka dengan ini terhasillah inovasi Hop Hop Little Scientist. Tujuannya untuk mengembalikan semula semangat murid untuk belajar. So, bagaimana ataupun apakah bahan yang diperlukan untuk menghasilkan inovasi Hop Hop Little Scientist ini? Yang pertama adalah tapak lompatan. Untuk kali ini saya menggunakan kain rentang bersaiz 5 meter panjang dan 1.5 meter lebar. Dan di atas tapak lompatan itu terdapat gelong-gelong lompatan untuk murid melompat. Dan jarak antara gelong-gelong itu adalah 1 meter. Itu yang saya katakan sebagai patuh SOP. Kita menjaga penjarakan untuk mengurangkan sentuhan di antara murid-murid.
Dan selain itu, kad soalan. Okey, satu set kad soalan yang terdiri daripada 25 kad soalan. Soalan secara dui bahasa. Okey, dan soalan-soalan ini adalah berdasarkan DSKP. Okey, dan selain daripada itu, ada juga disertakan dengan jawapan sebagai rujukan kepada pembaca soalan. Dan kad soalan ini bersaiz kad perniagaan. Kumpulan sasaran yang disasarkan ialah terdiri di kalangan murid tahun 3, 4, 5 dan 6. Mengapa saya memilih murid-murid ini? Okay, yang pertama adalah mudah untuk kita bimbing tentang cara penggunaannya, dan yang kedua lebih mudah untuk kita kawal murid-murid ini semasa permainan. Tetapi untuk menguji keberkesanan inovasi Hop Hop Little Scientist ini, saya telah memilih seramai 32 orang murid tahun 5, kelas saya sendiri iaitu kelas 5 Arif, yang terdiri daripada 16 orang murid lelaki dan 16 murid perempuan sebagai sampel kajian. Objektif inovasi sekali lagi, yang pertama adalah sebagai bahan bantu mengajar yang menerapkan elemen PAK 21 untuk tujuan pengukuhan, sebagai yang sesuai untuk aktiviti pengukuhan, pengayaan ataupun sebagai alat pentaksiran. Yang kedua, mengukuhkan kefahaman dan penguasaan murid tentang konsep, fakta dan aplikasi setiap kandungan pembelajaran yang telah dipelajari, di mana pada setiap kad soalan itu memang ada pelbagai konstruk soalan untuk menguji pengetahuan, kefahaman dan bagaimana mereka mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman mereka di dalam kehidupan seharian berdasarkan situasi yang diberikan di dalam kad soalan. Ketiga, sebagai alternatif alat pembelajaran yang mematuhi SOP dan mengurangkan risiko penularan COVID-19. Keempat, mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menarik, menyeronokkan dan berkesan untuk murid-murid. Kronologi penghasilan. Saya bermula dengan tinjauan masalah, di mana melalui pemerhatian, melalui soal jawab, melalui latihan juga kuis, ulang kaji semua tu. Dan di situ saya mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi. Selepas itu murid-murid ini yang seramai 32 orang ini menjalani atau menjawab ujian pra, di mana ujian pra itu terdiri daripada 25 soalan pelbagai topik. Sebab untuk yang penggunaan inovasi ini saya memfokuskan tentang penguasaan murid dalam semua topik yang telah dipelajari sepanjang PDPR. So ini tujuannya adalah untuk mengulang kaji. Baik, murid-murid itu menjawab soalan dalam ujian pra, dan soalan-soalan itu sebenarnya terkandung di dalam kad-kad soalan yang akan mereka mainkan. Selepas itu, saya menghasilkan tapak lompatan. Kad-kad itu dah ada. Saya hasilkan tapak lompatan Hop Hop Little Scientist itu dan seterusnya menggunakan bersama murid-murid tahun 5 Arif ini. Dan selepas penggunaan Hop Hop Little Scientist, mereka sekali lagi menjawab ujian, menjawab soalan-soalan yang sama tadi di dalam ujian pasca. Tetapi soalan-soalan ini saya telah susun semula, kita panggil shuffle kan, untuk mereka jawab sekali lagi. Selepas itu saya lakukan analisa, analisis data untuk melihat perbezaan di antara keputusan ujian pra dan juga ujian pasca. Dan akhir sekali melihat kepada kelemahan ataupun apa-apa sajalah yang perlu dibaiki, saya telah menjalankan penambahbaikan untuk inovasi ini. Cara penggunaan Hop Hop Little Scientist. Yang pertama, permainan ini memerlukan seorang pembaca soalan. So pembaca soalan tu boleh kita pilih di kalangan murid, ataupun guru sendiri boleh memainkan peranan untuk membacakan soalan. Tapi biasanya kalau kita terapkan elemen PAK 21 yang berpusatkan murid, biasanya murid lah yang akan menjadi pembaca soalan. Dan mereka boleh bergilir untuk menjadi pembaca soalan. Dan yang kedua, kita perlukan pelompat, di mana bila kain rentang itu, tapak Hop Hop Little Scientist itu direntang, kita akan bahagikan pelompat kepada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama akan berdiri di hujung tapak lompatan di sebelah kanan. Manakala kumpulan yang kedua, pelompat yang kedua akan berdiri di tapak permulaan lompatan di sebelah kiri.
Okey, dan di sini mereka akan melompat. Okey, giliran yang pertama tu dia akan melompat sehingga mereka bertemu dan pembaca soalan akan membacakan soalan. Jadi pelompat yang berjaya menjawab soalan dengan cepat dan tepat, okey, akan meneruskan lompatan. Manakala pelompat yang tidak berjaya menjawab soalan dengan betul, mereka terpaksa keluar atau tersingkir daripada permainan, tetapi boleh kembali semula ke garis permulaan ataupun tapak permulaan. Tetapi dia kena ikut giliran lah. Dia kena tunggu pelompat lain menghabiskan lompatan. Okey, dan selepas itu pelompat yang berjaya melompat tadi dia akan meneruskan lompatan dan dia akan bertemu dengan pelompat di sebelah satu lagi tu. Okey, pelompat yang kedua. Okey, mereka bertemu dan sekali lagi soalan lain pula yang akan dikemukakan. Dan begitulah seterusnya sehingga pelompat ini berjaya sampai ke tapak akhir tu di sebelah pihak lawannya, maka dia menang. Okey, dan permainan diteruskan, kita boleh mengulang, okey, melalui pengulangan. Jadi murid akan lebih ingatlah, dia mudah untuk mengingat dan dia akan lebih faham. Okey. Okey, kita perhatikan, okey, mari kita lihat, okey, demonstrasi permainan Hop Hop Little Scientist ini. Lihat demonstrasi bagaimana permainan Hop Hop Little Scientist ini dimainkan. Adalah tapak lompatan, okey, yang terdiri daripada gelung-gelung lompatan. Murid di sebelah kanan dan di sebelah kiri dia akan melompat sehingga mereka bertemu. Okey, dan di sini pembaca soalan dia akan membacakan soalan. Jadi murid yang berjaya menjawab dengan tepat dan cepat dia akan meneruskan lompatan. Okey, murid yang tidak berjaya dia akan kembali semula ke garisan permulaan. Manakala murid tu yang tadi tu yang berjaya melompat tu, dia akan teruskan lompatan dia sehinggalah dia sampai ke garisan penamat, so dia dikira menang. So impak dan keberkesanan. Daripada apa yang dilihat di sini, okey, melalui pencapaian, okey, hasil ataupun markah murid, okey, semasa ujian pra dan ujian pasca, okey, saya melihat, okey, bilangan murid yang seramai 32 orang ini yang mendapat keputusan sekurang-kurangnya 80%. 80% maksudnya mereka berjaya menjawab sebanyak 20 soalan. Sekurang-kurangnya 20 soalan daripada 25 soalan. So, daripada ujian pra, okey, hanya ada 3 orang sahaja murid yang berjaya mendapat markah sebanyak 80%. Tetapi kalau kita lihat data untuk ujian pasca, okey, 100% murid, iaitu 32 orang murid ni semuanya berjaya mendapat markah 80% ke atas. Okey, dan terdapat 13 orang murid yang berjaya mendapat markah penuh iaitu 100%. Dalam ujian pra tiada yang berjaya mendapat markah 100%, tapi semasa ujian pasca 13 orang telah berjaya untuk mendapat markah 100%. So graf di sini pun kita dapat lihat, okey, perbezaan pencapaian murid tu, okey, prestasi murid semasa ujian pra dan juga ujian pasca. Jadi secara keseluruhannya, okey, kita nampak di sini, okey, lihat di sini peningkatan sebanyak 93.75% bilangan murid yang berjaya mendapat sekurang-kurangnya 80% dalam ujian pra dan juga ujian pasca. Maka dengan ini terbuktilah bahawa inovasi Hop Hop Little Scientist ini boleh diterima dan menepati objektif. Impak dan kesanannya, kesimpulannya sekali lagi, okey, pertama yang saya lihat, okey, murid dia dapat mengingat semula kandungan pembelajaran yang telah dipelajari. Seterusnya, yang kedua, murid dia dapat memahami dan menguasai konsep sains yang telah dipelajari, okey, melalui soalan-soalan yang telah mereka jawab. Ketiga, mereka ni lebih seronok dan aktif belajar, okey, dan mengulang kaji semasa menggunakan Hop Hop Little Scientist ini. Keempat, dapat membuat pentaksiran, okey, bilik darjah PBD, okey, dengan lebih mudah melalui pemerhatian ataupun ujian susulan. Dan akhir sekali, guru dapat menjalankan pengajaran dan pembelajaran
menerapkan elemen PAK 21 dengan lebih efektif. Kos untuk menghasilkan inovasi Hop Little Scientist ini. Disebabkan saya menggunakan kain rentang ataupun banting banner, so saya perlu tempah. Jadi kos dia lebih kurang dalam RM40. Manakala kad soalan pula itu saya hanya menggunakan kertas A4 sebanyak 3 keping, yang bersaiz kad perniagaan, so saya gunting, cetak sendiri, so anggarannya dalam lebih kurang RM5. Jadi jumlah keseluruhan kos penghasilan adalah sebanyak RM45. Jadi bila kita melihat apa yang perlu ditambah baik, saya telah mempertimbangkan dari segi penghasilan atau penggunaan bahan untuk menghasilkan Hop Little Scientist ini dan juga kos. Jadi saya telah berbincang dengan pihak pentadbir untuk menghasilkan tapak lompatan Hop Little Scientist ini di beberapa kawasan di sekitar sekolah. Dan penggunaan bahan tu kita cuba ubah dengan menggunakan cat. Jadi dia lebih menjimatkan, dia tahan lebih lama dan dia lebih lestari. Dan selain itu, tujuannya juga adalah untuk kegunaan semua guru. Dia bukan berfokuskan pada sains sahaja, tetapi juga untuk semua guru mata pelajaran lain. Jadi mereka bebas untuk menggunakan tapak lompatan Hop Little Scientist ini untuk aktiviti PDP mereka. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.